Perbezaan kaum, bahasa dan agama menjadikan Malaysia sebuah negara yang unik. Malahan, apabila kita menyambut perayaan kaum lain dengan nilai toleransi yang tinggi, menjadikan ia kunci kepada perpaduan dan keharmonian. Ayuh bersama-sama Darah Muda, kali ini kita ambil tahu berkenaan dengan Pongal yang merupakan amalan kebudayaan turun-temurun masyarakat India. Pongal bermaksud nasi yang mendidih, disambut selama 4 hari menandakan berakhirnya musim menuai. Sambutan ini menghargai usaha para petani dan haiwan seperti lembu dan kerbau serta alam semula jadi yang menjadi asas kepada keperluan utama manusia, iaitu makanan. Antara rutin yang dijalankan ialah memasak nasi manis dalam periuk tanah liat sebagai sajian kepada Tuhan Matahari, iaitu Surya. Masyarakat India Malaysia setiap tahun tanggal Januari tanggal 14 atau tanggal 15 ia merayakan perayaan Pongal. Amalan penting Pongal adalah satu kesyukuran kepada Durga untuk kita masa tanam padi dah potong padi, lepas tu dia syukur kepada Tuhan lah. Ketika memasak nasi Pongal, susu dimasukkan terlebih dahulu ke dalam periuk. Hanya selepas susu mendidih dan melimpah keluar, beras dimasukkan untuk memasak nasi tersebut. Menariknya, semua orang akan melaungkan Ponggalo Ponggal ketika susu mendidih keluar. Menurut tradisi, limpahan itu menandakan kegembiraan, kemuliaan dan kesejahteraan bagi seluruh keluarga. Penggunaan periuk tanah liat yang baharu juga adalah simbolik kepada permulaan baharu. Cara-cara buat periuk tanah, kita menggunakan tanah liat 80%, 20% kita gunakan pasir halus, kacau tanah dia, lepas tu buat dalam mesin, lepas tu kita bagi dia taruh luar dengan keringkan barang tu, lepas tu kita hantar ke dapur untuk bakar lebih kurang 8 jam. Lepas tu keluar daripada dapur, kita buat lukisan untuk pesta Pongal, perayaan Pongal kita guna lukisan untuk buat Pongal periuk, lepas tu hantar ke kedai. Pasal periuk tanah memang masyarakat India Malaysia memang 99% menggunakan periuk tanah liat untuk buat Pongal. Pasal itu memang satu tradisional lama. Macam di orang Malaysia, masyarakat India Malaysia memang jaga tradisional lama. Tetapi dekat India, Tamil Nadu lebih kurang 10% juga gunakan yang tanah liat. Tapi saya masa ini saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat India atas jaga tradisional kami. Penghasilan periuk tanah liat mengambil masa kira-kira 10 hari. Ia melibatkan proses mengguli tanah liat, membentuk dan juga proses pengeringan yang juga bergantung kepada keadaan cuaca, musim hujan dan keperluan terhad untuk mendapatkan bahan mentah antara kekangan yang dihadapi tahun ini. Masalah tahun ini permintaan agak banyak. Masalahnya terlalu hujan, ada tempat naik banjir ke tempat. Ada yang masalah pekerja, kita tak cukup pekerja. Pekerja tempatan kurang minat dalam buat ini kerja. Pasal ini satu kerja yang susah sikit. Itu pasal kita gunakan orang luar, tapi pekerja ni dah kurang, dah balik. Sekarang kita memang ordernya banyak, tapi kita tak sanggup buat periuknya terlalu banyak. Kita ada masalah pekerja yang agak teruk sangat tahun ini. Kolam adalah dekorasi yang wajib ada pada sambutan Pongal kerana ia juga meraihkan serangga-serangga seperti semut sebagai sebahagian daripada ekosistem yang mana kolam itu sendiri menjadi bahan makanannya. Lazimnya kolam titik menggunakan tepung beras dilukis. Ia berbeza dengan kolam rangoli yang menggunakan beras berwarna. Bencana COVID-19 dan banjir ternyata tidak menghalang sambutan Pongal. Malah dengan pematuhan SOP yang ketat di rumah ibadat, penganut agama Hindu masih boleh meraihkan Pongal di kediaman masing-masing.
Dan apa yang penting ialah generasi muda keluarga Malaysia dididik dengan tradisi masyarakat India ini. Sejak 14 Januari yang lalu, masyarakat India di Malaysia menyambut Pongal yang mana ia merupakan satu hari kesyukuran terhadap alam semula jadi dan juga tanda kesyukuran untuk musim menuai. Dan esok pada 18 Januari, masyarakat Hindu akan menyambut satu hari yang sangat besar dan sangat penting, iaitu Thaipusam. Dan untuk malam ini, Darah Muda ingin meraihkan kepelbagaian ini demi kesejakatan dan sebagai salah satu daripada penzahiran semangat keluarga Malaysia. Dan ketika ini berada di studio Darah Muda, dua tetamu yang kita bawakan. Yang pertamanya Encik Nalen Danabalan, sukarelawan pemuda bangsa Malaysia, dan Cik Gokila Krishnan, seorang artis rising star tempatan. Kita akan banyak membincangkan berkenaan dengan apakah yang dilakukan sepanjang PKP baru-baru ini dari sudut pemain industri seni di Malaysia. Dan untuk para penonton sekalian, seperti mana anda saksikan, kemeriahan dan keceriaan di set Darah Muda ketika ini ditaja oleh Majlis Reka Bentuk Malaysia MRM yang merupakan sebahagian daripada agensi di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI. Dan set ini merupakan sebahagian daripada koleksi Arte Como yang mendapat anugerah Malaysian Good Design Award oleh MRM, dan ia direka oleh pereka muda Muhammad Suji Hasbullah, 33 tahun, dan dikeluarkan oleh syarikat tempatan Oasis Furniture Industry Sdn Bhd. Dan langsung kepada perbincangan kita ketika ini, saya mulakan dulu dengan kedua-duanya untuk berikan sedikit pencerahan kepada penonton kita keistimewaan Pongal dan juga Thaipusam. Silakan. Siapa nak mula dulu? Cik Nalen ke Gokila nak mula dulu? Sila. Okey, kalau nak cakap pasal Pongal dengan Thaipusam, memang satu perayaan amat penting untuk kaum India. Boleh dikatakan perayaan kebesaran lah selain Deepavali. So Pongal dengan apa ni, Thaipusam tahun ini kita tidak dapat lagi mensambut dengan meriah, walaupun kita masih follow the SOP dengan sebagainya. Kita tetap juga sambut dengan dalam orang kata apa, dalam hati, dengan sepenuh jiwa. Seperti itulah. Apa fokus sambutan Thaipusam ni? Kalau Deepavali tu warna-warninya, kalau Thaipusam itu ya pastinya orang akan terfikir batu kek. Ya, tapi apakah keunikan-keunikan yang wajar diberikan perhatian disebut tentang Thaipusam ini? Salam sejahtera, salam bangsa Malaysia dan salam keluarga Malaysia. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bernama kerana jemput kami ke studio hari ini untuk bincang dan ulas tentang isu-isu semasa dalam program Darah Muda. Dan balik kepada soalan Irfan tadi tentang sambutan program ataupun pesta Pongal dan juga Thaipusam yang kita hari ini hari terakhir untuk Pongal dan besok kita akan sambut untuk Thaipusam. Pertama sekali ialah dengan musibah yang berlaku sekarang dengan COVID dan juga baru saja selepas bencana banjir. Saya rasa selain dengan SOP yang ketat di mana Cik Gokila bagi tahu tadi, rakyat Malaysia masih dalam trauma. Kita masih dalam SOP yang ketat dengan COVID, lepas tu kena pula pasca banjir. Dan sambutan saya rasa ada setengah pihak tu sekadar sambutan biasa dekat rumah. Ada yang because kalau kita tengok lepas banjir ni banyak warga terutamanya kaum India di mana di dalam kawasan seluruh Selangor ataupun kawasan-kawasan lain telah terjejas akibat banjir ini, dan mereka telah hilang harta benda ataupun dapur itu sendiri. So mana yang ada tu mereka tengah buat secara sederhana lah. Dan itu saja daripada saya. Mungkin Cik Gokila, sebab saya nak tanya lagi, dia sebut tentang perayaan ini, kita pernah temu bual artis di tempatan kita yang mana mereka menggunakan social platform mereka untuk mendekati masyarakat mereka yang rasa stres, mereka rasa bahawa kita ada perayaan tapi kita tak boleh nak merayakan seperti biasa. Jadi dalam berhadapan dengan COVID-19 dan banjir ini, bagaimana Cik Gokila sendiri melihat dan juga berinteraksi dengan pengikut-pengikut di media sosial menyambut perayaan besar seperti Thaipusam?
Okey, kalau yang kebanyakan kita punya followers, dia orang tahu I tengah buat live show dekat Instagram, Urisriya Sandipa. So memang dapat sambutan sangat baik walaupun it's a Indian show, tapi dapat kalangan masyarakat Melayu juga kita dapat sambutan yang terhangat. So which is we didn't expected actually. So kalau nak cakap pasal sambutan perayaan juga, kita pun ada juga banyak yang aktiviti sosial yang kita berbincang dekat dalam social media kita lah. Dan bagaimana reaksi mereka? Adakah mereka rasa macam dah biasa dengan situasi semasa COVID-19 dan banjir dalam perayaan, ataupun ada yang masih lagi mengeluh bahawa bilalah kita nak berakhir pandemik ni? Okey, yang masih ketakutan tu masih ada lagi kat sana, tapi adalah lega sikit, ada yang lega sikit, ada yang antara mereka dah tahu bagaimana cara nak bawa the life is so normal, seperti biasa. So sekarang I rasa dia orang dah seperti biasa lah. Dan selain daripada COVID-19, banjir itu paling terkini dan banyak memberi kesan. Sebab bila banjir ni, rumah terkesan, dan nak bersambut perayaan itu, persiapannya itu tergedala semuanya. Dan Cik Nalin ada pengalaman di lapangan sendiri melihat situasi tersebut. Kongsikan kepada kita bagaimanakah keadaan di lapangan akibat daripada banjir ini dalam persiapan untuk menyambut Thaipusam. Kalau kita tengok dalam minggu yang lepas ataupun setakat sampai petang tadi, semalam di kawasan saya, dalam kawasan Parlimen Kelang, saya telah mengulurkan bantuan kepada 100 keluarga. Dan hari ini petang tadi saya sekali lagi sampaikan sumbangan kepada 100 keluarga juga, mewakili, walaupun bukan kita fokus kepada India saja, kita sebagai bangsa Malaysia, saya lebih percaya kepada unity. Kita sambut Ponggol ni secara keseluruhan bangsa, sebagai syukur bangsa. Tu semua syukur. Yes, semua syukur. Dan adalah daripada kalangan bangsa-bangsa banjir ni, dia orang ucapkan terima kasih, walaupun mereka tidak dapat berapa banyak dengan sambutan yang ni, tapi apa yang dapat kami sampaikan ni sedikit sebanyak dapat membantu mereka dalam situasi sekarang. Itu sudah pasti dari pihak kami, daripada Sukarelawan Bangsa Malaysia, kita buat yang terbaik untuk membantu masyarakat yang terjejas akibat banjir ini. Ya, dan bantuan berkenaan dengan banjir itu satu hal, dan yang keduanya ialah bagaimana tindakan yang diusaha digerakkan oleh tim Cik Nalin ini memberikan satu inspirasi kepada masyarakat apabila menggerakkan bantuan membersihkan masjid dan surau. Dimaklumkan itu tular di media sosial. Kau boleh kongsikan macam mana bermula tiba-tiba rasa tergerak hati untuk pergi ke rumah ibadat untuk tujuan kebersihan ini? Okey, yang ini saya dan pasukan saya, kita dah ada di lapangan pada hari pertama. Pada hari pertama, kalau kita tengok hari Sabtu, malam Jumaat dan sampai Sabtu pagi tu dah hujan lebat, dan awal 7 pagi saya dan pasukan saya, kita dah turun di lapangan dan mula untuk agihkan bantuan-bantuan ni, dan air dan hujan tanpa berhenti. Dan hari ketiga tu kita nampak hujan dah slowly berhenti, tapi air masih tak surut. So mangsa-mangsa banjir ini masih lagi ditempatkan di PPS, Pusat Penempatan Sementara, di kawasan-kawasan yang di mana terlibat akibat banjir ini. Dan hari keempat tu, because setiap hari kita ada mesyuarat brainstorming, kita akan duduk, kita akan bincang dengan sukarelawan, apa tindakan seterusnya, apa bantuan seterusnya yang harus kami bantu untuk mangsa-mangsa banjir dalam kawasan-kawasan yang terlibat ni. So dalam sukarelawan, kalau kita tengok dalam sukarelawan yang kami ada ni, dia kira daripada umur 18 tahun sampai 60 lebih pun ada, sampai 70 ada. So ada seorang pakcik ni, saya ingin sebut nama dia jugalah. Nama dia kita panggil Uncle Hidam, Hidam Jaafar. So masa kita bincang, dia kata, Nalin, semua mangsa masih dekat penampatan banjir, dan siapa yang balik pun kita tak dapat kemaskan rumah mereka, because air tak surut habis. Right? Kita kena tunggu air surut baru kita dapat masuk dan kemaskan, buat pembersihan. So buat masa ni, kenapa tidak kita buat rumah-rumah ibadat, terutama sekali masjid dan surau-surau ataupun rumah ibadat lain, kerana hari Jumaat ni biasa ialah orang Muslim dia akan tunaikan solat Jumaat kan. So saya kata okey, satu cadangan yang bagus, dan saya terus maklum saya punya pengurus sukarelawan untuk hubungi
pihak pengurusan masjid dan surau yang terjejas akibat banjir ni, untuk tanya mereka adakah mereka perlukan bantuan untuk sukarelawan kita masuk dan bersihkan. Dan bila kita dapat kelulusan dan permintaan daripada pengurusan masjid dan surau-surau ni, kebesokan pagi tu kita geraklah jentera yang kita ada. Kita ada Melayu, Cina, India, berbilang kaum. Dan biasa kita masuk ke lapangan kan, dengan zaman moden sekarang, kita ambil gambar, kita ambil selfie, kita ambil video. So biasa kita ambil, kita post. So bila kita posting tu, tiba-tiba dia jadi viral. I think masjid tu dah sampai posting kita je personal saja dekat 500,000. Lepas tu kita pula ada permintaan daripada rumah ibadat, bukan Islam kan, seperti toko dengan kuil. Dan keesokan harinya pula kita ada sukarelawan juga daripada mahasiswa-mahasiswa daripada universiti yang datang bantu. Bukan setakat rumah ibadat, kita juga buat pembersihan di kawasan sekolah agama, sekolah kebangsaan, semua sekali. So kita pecahkan tim. So kita bawa sikit yang campur lah, semua Melayu, Cina, India ni, kita pergi ke kuil, kita cuci, bawa bersih. Itu jadi viral pula. Yalah, dalam musim dalam situasi ini kita tak ada niat yang jahat. Kita nak buat yang terbaik untuk masyarakat. Dan lagi-lagi situasi musibah banjir ni, kita tidak kira agama, kita tidak kira kaum. Apa yang kita nak bantu mangsa-mangsa banjir, dan siapa yang perlukan bantuan kita turun, kita bantu. Yang penting respon positif daripada semua orang yang tak boleh membantu, sekurang-kurang mereka boleh beri sokongan moral melalui media sosial. Dan bila sebut tentang kuasa media sosial ni, Gokila melalui, saya bukan sebut sekali, tapi saya nak sebut sekali lagi. I'm challenging myself untuk sebut benda ni dengan betul. Urusi Raya Santipu. Betul okey. Berkenaan program tersebut, ada banyak perkongsian yang diberikan yang penting, yang berikan inspirasi, semangat, dan nak menjambut Thaipusam ini dalam keadaan pasca bencana banjir dan sebagainya. Kau boleh kongsikan beberapa tips, beberapa poin penting yang boleh kita kongsi dengan penonton ketika ini. Mana tahu lepas ni hari Jumaat dan Sabtu nanti mereka akan pergi ke Instagram Gokila untuk turut mengikuti siri seterusnya. Okey, nak cakap pasal Urusi Santipu ni, memang dalam setakat masa yang dekat berubah masa depan saya. So ini adalah live saya kedua. Live pertama dekat Selamat Pagi Malaysia, berjaya. So ini live kedua, thanks to Bernama actually to invite me. And okay, nak cakap pasal Urusi Santipu. Sri Santipu meet and talk with me. My name is over there. So masa I punya director minta I sebab kita sebagai artis, so program ni live ni is a bit different daripada yang lain, sebab kita fokus kepada orang yang terjejas pandemic time, especially yang small business, buat yang banyak kehilangan pekerja. So apa yang kita boleh tolong dari social media. So sebagai artis, adakah anda bersedia nak bertemu ramah bersama dengan mereka? So inilah yang director I tanya at the first place. So memang quite challenging. I beritahu dekat dia, yes sir, I accept it, and then I run the show sampai sekarang successfully. I think banyak dapat sambutan yang berkalangan, especially I kena terima kasih dekat masyarakat Melayu juga, sambutan yang banyak hangat daripada so kita punya show is a Indian show, Urusi Santipu. Kita dapat banyak sambutan daripada masyarakat lain yang memberi pendapatan yang begitu baik pasal kita punya show. So that is the thing. So apa yang digerakkan channel itu bersifat fizikal, apa yang digerakkan oleh Cik Gokila itu bersifat virtual, maya, dan pastinya ia akan ada sedikit impak untuk memberikan kemeriahan kepada perayaan yang suram akibat pandemik COVID-19. Bagaimana Cik Gokila melihat sendiri perkara itu berlaku? Ada betul-betul membawa kemeriahan kepada perayaan yang tidak boleh dirayakan secara fizikal ini kalau kita buat secara virtual? Tak begitu. So saya rasa so ada interaction di situ, ada berkumpul secara virtual, masing-masing kongsi pandangan di ruang komentar dan sebagainya. Tidakkah itu menjadikan perayaan ini lebih bermakna? Sebab kalau tak boleh jumpa secara fizikal, boleh jumpa secara maya, tak begitu kan? Ya, betul. So bagaimana reaksi di kalangan pengikut yang mengikuti program saya sebut sekali lagi Urusi Raya Santipu ini? Memang sambutan yang baik yang saya beritahu sebagai
tadi. Memang mendapat sambutan yang sangat baik dengan ialah yang sebagaimana cara diorang memandang program yang kita buat ini, seperti mana yang saya katakan, show ini bukan untuk sahaja untuk artis-artis yang kita bertemu ramah, selain juga daripada orang yang biasa, orang yang terjejas. Itu yang amat yang mereka kira mereka mendapat satu yang satu pertolongan yang begitu jelas, satu pertimbangan, satu pertolongan begitu jelas lah. Dan Cik Nalen, kehadapan dia sebut tentang gerakan pemuda bangsa Malaysia, itu istilah yang besar sebenarnya. Pemuda bangsa Malaysia yang mengangkat masa depan negara di hadapan masa depan nanti. Jadi untuk peran perancangan pemuda bangsa Malaysia ini dalam kita mengangkat semangat keluarga Malaysia lebih mendalam dalam gerak Malaysia, ada perancangan tindakan sepanjang 2022 ini? Kalau kita tengok sebagai satu perancangan untuk bangsa Malaysia dan keluarga Malaysia, saya selalu suka rujuk balik kepada sejarah kita, di mana kalau kita tengok tertubuhnya Tanah Melayu dan selepas kita gabung dengan Sabah dan Sarawak tahun 1963, di mana setiap kaum ada yang diwakili oleh, macam untuk Melayu diwakili oleh Dato' On, dan untuk India Tun Witi Samandan, dan untuk Cina Tun Chesley, dan untuk Sarawak Temenggung juga, dan juga untuk Sarawak Fuad Stephen. Dan masa tu dah terbentuknya bangsa Malaysia, dan itulah yang kita war-warkan today sebagai keluarga Malaysia yang tengah diwar-warkan oleh Perdana Menteri kita, sebagai keluarga Malaysia. Dan sebagai rakyat Malaysia, saya rasa kita berpaksikan kepada 5 rukun tetangga kita yang ada, dan itulah tonggak kepercayaan kita sesama rakyat Malaysia sebagai bangsa Malaysia untuk teruskan kehidupan kita dalam keadaan harmoni. Dan saya rasa untuk saya dan pasukan-pasukan saya, sukarelawan saya daripada pemuda walaupun wanita muda yang semua ni, kita terus berjuang demi bangsa Malaysia dan dan seterusnya untuk keluarga Malaysia. Dan kita nak sampaikan yang kita ni selalu always orang kata berkhidmat, ataupun dalam kita duduk dengan ramai ramai yang berbilang bangsa. Kita tinggal dalam berbilang bangsa sebagai dengan masyarakat majmuk. Kita perlu harus ke depan tanpa kira agama bangsa. Itu yang paling penting. Dan kita kena gerak sebagai rakyat Malaysia, bangsa Malaysia dan keluarga Malaysia untuk ke hadapan. Itu salah satu yang kita fokus bila kita berkhidmat bersama pasukan kita. Baik. Dalam masa yang terakhir, saat-saat minit akhir ini, saya nak buka ruang kepada kedua-duanya, Cik Gokila dan juga Cik Nathan, untuk memberikan ucapan Thaipusam kepada keluarga ataupun pengikut-pengikut. Itu kameranya. Saya mulakan dengan Cik Nalen tu, silakan. Okey. Anevarkum ini Pungal Nalwal Tegal Naliki Thaipusam Kondaram Anevarum Malaysia பக்தர்களுக்கு தைப்பூசம் வாழ்த்துக்கள். நன்றி, வணக்கம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னைக்கு பார்த்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களும் நன்றிகளும். ஒரு சிறிய சந்திப்புக்காக இன்னைக்கு உங்கள் முன்னுக்கு வந்து நான் நிற்கிற காரணம் எல்லாமே என்னோட அன்பான ஃபாலோவர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ உங்கள் அனைவருக்கும் என் மனமார்ந்த பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் மற்றும் தைப்பூச தின வாழ்த்துக்கள். எஸ்ஓபியை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். Vetrivel Muruganuku. Harogara. Ya, saya setuju yang akhir tu. Ikut SOP ya. Walaupun meraihkan perayaan dalam keadaan yang lebih terbuka, lebih longgar berbanding sebelumnya. Terima kasih kita ucapkan kepada dua tetamu kita bercakap tentang keluarga Malaysia dekat di hati bersama dengan Cik Nalen dalam Bandan, sukarelawan pemuda bangsa Malaysia, dan Cik Gokila Krishnan, artis tempatan yang juga merupakan advocate social, I think. It's a suitable title. Dan itu sahaja untuk Darah Muda edisi kali ini. Pastikan anda meraihkan perayaan besar ini sebagai keluarga Malaysia secara bersama, dan pastinya seperti mana Gokila sebutkan tadi, SOP kena patuh, pastikan ada disiplin terhadap semua arahan-arahan protokol kesihatan yang dikeluarkan. Jadi sekian daripada kami di Darah Muda. Saya Ivan Faruqi, sampai jumpa lagi.